Pada mulanya saya nak ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya pihak penganjur yang sudi menjemput saya untuk hadir pada program Parti Keadilan Rakyat yang dianjurkan pada malam ini. Orang Pakatan Rakyat ataupun orang Parti Keadilan Rakyat sekarang ni agak marahlah dengan orang PAS, ya? Seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Dr. Lee Boon Chye. Dalam keadaan marah dan tak puas hati sekalipun, dia sanggup jemput saya untuk majlis makan malam ini. Ini merupakan satu semangat, ya, persahabatan yang cukup baik. Dan semangat inilah yang insya-Allah akan menyebabkan kita insya-Allah akan berjaya dan mampu untuk mengatasi cubaan dan ujian serta tindakan nak memecah belahkan Pakatan Rakyat yang kita sedang hadapi. Ada semangat persaudaraan dan persahabatan ini, UMNO Barisan Nasional tak boleh memisahkan kita, insya-Allah. Saya nak cerita sikit tentang apa yang telah disebut oleh Dr. Lee Boon Chye. Pada pilihan raya 2013, the last election, setelah menang, seperti mana yang disebut oleh YB Dr. Lee, Parti Keadilan Rakyat dia nak tukar Menteri Besar. Yeah. This is a historical fact. Ini fakta. Saya pada masa itu Deputy State Commissioner bagi PAS. Saya Timbalan Pesuruhjaya. Saya dan pimpinan PAS Negeri Selangor telah bertemu dengan Tan Sri Khalid. 3 daripada PAS, saya, Dr. Rani dan juga Saudara Izzah. Ini the state PAS punya leadership. 3 daripada DAP, ya, iaitu Teresa Kok, Tony Phua dan Govind Teo, ya. 3 from PAS, 3 from DAP. Kita jumpa Tan Sri Khalid, kita kata, Tan Sri, keadilan doesn't want you as the Menteri Besar, ya. Ni kita cakap dengan dia. Ni sebelum dia angkat sumpah sebagai Menteri Besar. Tetapi walaupun keadilan tidak mahu Tan Sri sebagai Menteri Besar, PAS dan DAP kita sanggup memberi sokongan kepada Tan Sri, tapi atas syarat. Atas syarat. Di antara syaratnya yang dia kena setuju dan berjanji untuk menunaikan ialah dia akan bentuk jawatan kuasa pemandu, steering committee, seperti mana yang pernah dibuat di negeri Perak dulu. 3 wakil PAS, 3 wakil DAP, 3 wakil PKR. Dia sebagai pengurusi panggil setiap minggu bermesyuarat. Semua keputusan mesti diputuskan oleh jawatan kuasa pemandu ini. That was our main condition. Pada masa itu dia setuju. Dia kata dia setuju. He will do it. Atas janji itu, maka PAS dan DAP berikan sokongan kepada Tan Sri Khalid untuk menjadi Menteri Besar untuk sesi kedua, ya. PKR tak setuju, tetapi atas semangat Pakatan Rakyat
kerjasama dan persahabatan, maka PKR kata okeylah, kita terima kerana PAS dah setuju, DAP dah setuju, dan syarat-syarat yang telah dipersetujui oleh Tan Sri Khalid, mereka pun kata ianya merupakan syarat-syarat yang baik. Okey, ni dasarnya. Tiba-tiba bila dia dah angkat sumpah dan dia telah menjadi Menteri Besar, he did a U-turn. Dia beritahu pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. He went to Sri Anwar. Dia kata, kenapa hanya saya? Why only me? Kenapa hanya saya yang kena bentuk jawatan kuasa pemandu? Kenapa tidak Lim Guan Eng di Pulau Pinang? Kenapa tidak Tok Guru Nik Aziz di Kelantan? Why only me? So apa yang dia janji dengan saya, apa yang dia janji dengan pimpinan PAS Selangor pada masa itu, apa yang dia janji dengan pimpinan DAP Selangor pada masa itu, dia langgar. Ya? Dia jadi Menteri Besar, dia langsung tak panggil walaupun satu kali mesyuarat dengan PAS, DAP dan PKR. Ini fakta. Seterusnya, bila dia dah tahu PKR tak sokong dia dari mula, dia bermain politik. Dia berhubung dengan pimpinan PAS pusat, khususnya Ustaz Hadi. Tiap minggu, every week, he will call Ustaz Hadi and he will report to Ustaz Hadi dan beritahu pada Ustaz Hadi apa saja yang dia nak lakukan. Seolah-olah dia menjadi sebagai batu api. Dia tak report pada Anwar Ibrahim, dia tak report kepada DAP, dia report hanya pada PAS kerana dia tahu hanya PAS yang mungkin dapat ditipu dan dikelirukan oleh tindakan dia. Ya. Orang PKR dah terlalu kenal dia. Daripada awal tak nak sokong dia. Orang DAP dah mula menghadapi masalah dengan dia. Tapi orang PAS, oleh kerana ustaz-ustaz ni, ya, dia ada hati yang baik, ya. Kalau you rajin hubungi, selalu jumpa, pandai cakap, you boleh tipu, ya, ustaz-ustaz. Inilah sebabnya saya cakap terus terang. Inilah sebabnya akhirnya bila nak tukar Tan Sri Khalid Ibrahim, PKR dah bersedia, DAP lepas 1 tahun dah bersedia. Saya dalam mesyuarat PAS pusat tiap-tiap bulan saya beritahu Tan Sri Khalid penipu. Dia janji dengan saya, dia janji dengan Dr. Rani, dia janji dengan pimpinan DAP, tapi bila dia dah jadi Menteri Besar, dia langgar. Ya. Ini saya cakap tiap-tiap bulan, bukan baru-baru ini. Bila DAP dan PKR dah nak tukar Tan Sri Khalid, hubungan dia dengan pimpinan PAS peringkat pusat, Ustaz Hadi, Tok Guru Nik Aziz, dia semakin tidak pergi jumpa.
Dan dia beritahu, ya, dia beritahu sebenarnya PKR nak tukar saya bukan kerana saya ni jahat, ya, saya baik, tapi PKR ni dia nakkan duit daripada kerajaan negeri Sarawak. Inilah bila you ada pemimpin parti sendiri memburuk-burukkan partinya sendiri, ya, ini maknanya dia dah menjadi sebagai seorang pengkhianat dan seorang pembelot, ya. So, tuan-tuan dan puan-puan, inilah masalah yang saya hadapi dalam parti. Tan Sri Khalid pandai jaga hubungan dia dengan Ustaz Hadi dan juga dengan Tok Guru Ni Aziz. Kita sendiri pun selama ini semua kata, kerana kita tak nak cerita keburukan dia, kita semua kata dia baik, dia cekap, ya. Dia telah dapat simpan duit daripada 1.4 bilion sekarang dah jadi 3 bilion. Lalu bila kita kata kita nak tukar Tan Sri Khalid, Ustaz Haji kata nak tukar, kenapa? Tok Guru Ni Aziz kata nak tukar, kenapa? Ya? Dan kita menghadapi bantahan daripada dalam parti kita sendiri, ya? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jangan risau. Seperti mana yang saya sendiri sebut di dalam interview dan di dalam tulisan saya, dia hanya dapat membohongi pimpinan PAS dan membohongi rakyat buat seketika waktu semata-mata, ya. You can fool some of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. Betul tak? Betul tak? Sekarang ini semua orang dah tahu dia merupakan penipu besar. Dia bukan sekadar sanggup nak tipu pada orang biasa macam kita, malahan dia sanggup tipu walaupun Sultan Selangor. Betul tak betul, tuan-tuan? Ya. Kenapa? Kerana dia cakap dengan Sultan, bila Sultan panggil dia, bila dia kena pecat daripada PKR, Sultan tanya dia, do you want to dissolve the Dewan? Nak ubah Dewan ke tidak? Tan Sri Khalid kata tak nak. Sultan tanya lagi, do you have the majority support? Tan Sri Khalid Ibrahim kata, saya masih mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri. Bohong ke tak bohong, tuan-tuan? Macam mana dia ada majoriti? PKR dan DAP dah tak sokong dia. PAS masih belum buat keputusan lagi. Pada hari itu, bila dia kata PAS sokong dia, PAS belum buat lagi mesyuarat, belum buat lagi keputusan. Macam mana dia boleh kata bahawa PAS sokong dia? Dan kalau PAS sokong dia sekalipun, 12 daripada UMNO, 15 daripada PAS, baru 27. Campur diri dia sendiri 28, baru 28. Sedangkan PKR dan DAP 13 campur 15 pun 28. So he is a straight-faced liar. Dia penipu. Bukan sekadar rakyat biasa dia tipu.
Dengan Sultan Selangor pun dia berani. Tapi saya nak kena beritahu tuan-tuan, I have to tell you, bila dia dah jadi dapat amanat untuk terus menjadi Menteri Besar, dia pecat Exco daripada PKR dan Exco daripada DAP. Tinggal 4 Exco daripada PAS. Sultan Selangor panggil ke-4 Exco ini untuk menghadap. The 4 PAS Excos were called by the Sultan. Mengikut Perlembagaan Negeri Selangor, paling kurang you need 4 Excos, maksimum 10 Exco. Sultan beritahu kepada Exco PAS ini, kalau you don't support Tan Sri Khalid Ibrahim, ni yang laporan yang saya dapat, ya, ni daripada PAS Selangor, dia beri penjelasan. Mereka dipanggil oleh Sultan dan Sultan beritahu, if you don't support Khalid Ibrahim, I will form a minority government and I will allow the other party to form the government together with Tan Sri Khalid Ibrahim. Ya, maknanya apa? Maknanya he was saying, apa yang dikata ialah, kalau 4 Exco PAS ini tak sokong Tan Sri Khalid Ibrahim, saya tak nak bubarkan Dewan. Saya akan minta kerajaan yang baru dibentuk, di mana 4 Exco akan diambil daripada 12 agun UMNO yang akan dipimpin oleh Tan Sri Khalid Ibrahim. Okey? So, inilah sebabnya kenapa the 4 Excos tak berganjak. Saya tak hadir dalam majlis bersama Sultan, tapi ini laporan yang saya terima. Ini main politik yang dilakukan oleh UMNO. Dan UMNO pula, dia pula cakap kita sokong Tan Sri Khalid Ibrahim tanpa syarat, tak jadi Exco pertama. So dia nak kekalkan kedudukan Tan Sri Khalid sebagai Menteri Besar. Dia nak main politik supaya 4 Exco daripada PAS tu kekal. Mereka sokong, nampak macam ramai yang sokong Tan Sri Khalid kekal sebagai Menteri Besar. Dan inilah satu tindakan yang menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya ada agenda di sebalik apa yang dilakukan oleh Tan Sri Khalid Ibrahim. Dia tak berani, tuan-tuan. Dia takkan berani buat apa yang dia buat kalau dia daripada awal tidak mempunyai hubungan dengan UMNO, dengan Mahmudin, dengan Najib dan dengan pihak Istana. Ya. So tuan-tuan dan puan-puan, dia ingat bila dia bertindak begitu, kita dah kena checkmate. He thought dia dah checkmate kan kita. PAS takut nak lepas 4 Exco itu, kerana takut kalau lepas maka UMNO akan masuk. So dia ingat dah checkmate. Yang DAP dan Keadilan hanya ada 28 pun tak cukup majoriti. Tapi alhamdulillah, dia punya gerak checkmate dia telah dapat dibatalkan apabila 2 agun daripada PAS telah bersama dengan Wan Azizah menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Wan Azizah.
So sekarang ni yang kena checkmate adalah dia. Pintu belakang, dia nak masuk melalui pintu belakang. 4 exco pas masih pegang exco dan kita tak beri ruang kepada dia untuk nak masuk. UMNO tak boleh masuk, dah janji dah tak boleh masuk. Kita pegang yang 4 exco. Pintu belakang tak boleh buka. UMNO nak masuk tak boleh. Ini nombor 1. Nombor 2, 2 adun kita lompat, ataupun bukan lompat dah, 2 adun kita beri sokongan kepada Datuk Seri Wan Azizah. Maknanya pintu depan terbuka luas untuk Pakatan Rakyat ambil alih kerajaan di negeri Selangor. Kalau tak buat macam ni tuan-tuan, kalau tak buat macam ni, Sultan akan form minority government. Itu kita tak nak. Nombor 2, kalau tak buat macam ni, Sultan kata okey, PAS semua dah keluar, dah tak sokong Sultan, dah tak sokong Tan Sri Khalid, kita bubar dun. Itu pun kita tak nak. Ya, kita tak nak. Kalau boleh, kenapa nak buat pilihan raya lagi? We have 44 adun under Pakatan Rakyat. So sekarang ni nak bubar dun pun dah tak boleh. Kerana apa? Kerana Datuk Seri Wan Azizah dah ada majoriti. Nak rampas melalui pintu belakang, nak jadikan minority government pun tak boleh. Kerana apa? Kerana pintu belakang dah tutup, oleh kerana PAS tak lepas yang 4 exco. Ya. This is sama ada ianya strategi ataupun taktik, saya pun tak berani nak kata. Tapi itulah keadaan dia sekarang. Back door is closed, front door is open for Pakatan Rakyat to come in. Nak bubar dun pun tak boleh. Kerana apa? Majoriti dah ada. Ya. So kita harap the Sultan will consent. Kita harap Sultan akan bersetuju dan akan memberikan audience ataupun berkenan untuk Datuk Seri Wan Azizah menghadap bila dia balik daripada luar negara. Because he just left. He's gone to Budapest, Romania. He'll be coming back on the 24th. Dia balik 24 hari bulan. Ya. Kita harap dia akan berkenan untuk Datuk Seri Wan Azizah datang. Serah pada dia. Bukti 30 adun bersama dengan Datuk Seri Wan Azizah. Kalau nak ikut cara Perak, terus lantik. Tak payah nak buat undi tak percaya. Tak apa. Kalau tak nak buat cara Perak, nak panggil Dewan Undangan Negeri, panggillah. Kita akan buat undi tak percaya kepada Tan Sri Khalid. Tuan-tuan, saya sebenarnya cukup terkejut. Macam mana seorang manusia ni, ya, kamu dah tahu rakyat tidak mahu kerajaan Tan Sri Khalid Ibrahim. Rakyat nakkan kerajaan Pakatan Rakyat. Kamu dah tahu. Kamu tak ada sokongan majoriti. Kamu dah tahu. Kamu menipu Sultan sendiri. Tapi kamu masih tak sanggup untuk lakukan benda yang bermaruah, iaitu letak jawatan dan serahkan kerajaan negeri Selangor kembali kepada Pakatan Rakyat. Ya. Lalu tuan-tuan dan puan-puan,
saya yakin pada 17 hari bulan ini PAS akan secara resmi mengisytiharkan tarik balik sokongan kepada Tan Sri Khalid Ibrahim. Kerana apa? Kerana 5 muktamar berturut-turut, 5 consecutive annual General Assembly, PAS telah meluluskan resolusi kukuhkan Pakatan Rakyat. Dulu bila Presiden keluarkan sokongan, Majlis Syura Ulama keluarkan sokongan, pada ketika itu Tan Sri Khalid masih lagi anggota PKR. Sekarang Tan Sri Khalid seorang adun bebas, dia bukan Pakatan Rakyat, maka dengan itu tidak ada alasan untuk PAS menyokong Tan Sri Khalid. Kita akan tarik balik sokongan dan kita akan teguh bersama dengan Pakatan Rakyat. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan akan doakan supaya ini akan tercapai dalam mesyuarat yang akan datang. Lalu saya rasa itu sajalah yang sempat saya sampaikan. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan saya harap tuan-tuan akan doakan secara kami. Terima kasih.